Iaitu aku nak sumbat meter Myvi first gen ni yang biasanya Wira, Iswara ataupun Kanci L2S selalu gunakan untuk modi dekat dashboard dia orang. Tapi setakat ni aku tak pernah jumpa lagi lah orang modi dekat dashboard Sagar Kebal. Salah satu sebabnya ialah okey, macam korang boleh tengok, meter ni lagi besar daripada ruang untuk masukkan meter ni. Kira dia punya ruang meter, orang kata apa, Myvi ni jauh lagi besar daripada saiz meter original LMST. Tapi aku cuba buat jugalah. Mungkin aku akan trim sikit daripada tepi kiri dan kanan. Aku akan trim. Tapi aku tak buat kat dashboard ni lah, sebab aku baru jangkut dashboard baru. Jadi aku akan buat proses trim tu selepas ni. Cuma untuk sekarang aku akan buat wiring dulu untuk tukarkan soket meter Myvi ni, tukarkan dengan soket meter LMST. Ya, kita swipe tempat je lah. Jadi macam mana aku nak buat wiring. Jadi wiring ni aku jumpa dekat FB. Sebab sekarang ni wiring diagram untuk meter Myvi ni dah famous lah. Senang je nak jumpa. Jadi aku print, senang nak buat. Jadi aku jumpa ni daripada Cikgu Lee, tak salah, dia punya FB. Jadi kalau kita tengok ni sekarang, kita boleh nampak ada pengasinan sebanyak 3 kolum, iaitu Myvi, L2 dengan L5. Tapi memandangkan ini model LMST, kita hanya, orang kata apa, kita hanya fokus pada kolum Myvi je. Kira daripada kolum Myvi, kita akan tengok setiap wiring ni. Dan seterusnya kita akan buat sambungan dekat soket lama. Okey, untuk tujuan proses di awal ni, dan lebih utama adalah proses wiring, ialah kita kena ada multimeter. Beli dari DIY pun dah cukup. Test pen. Dan tool-tool untuk buat wiring seperti cutter shader, heat shrink. Aku memang ada pelbagai saiz, mudah kalau in case ada perubahan pada saiz wiring atau ada looping yang perlu aku buatkan. Black tape 3M, dia punya gum lagi kuat daripada black tape biasa. Dan biasanya wiring harness aku akan balut clock tape last sekali untuk lagi safety. Okey, ikut pada benda pertama sekali untuk kita tengok ialah pada ignition switch punya soket pin. Jadi ikut pada diagram dia bagi, bila aku baca bahagian bawah sekali ni, nota akhir sekali, posisi soket bermula daripada sini. Pin yang paling atas iaitu pin bahagian lock, iaitu bermula dari sini, hijau. Kita boleh nampak hijau, pin nombor 1 hijau cair. Jadi diagram yang dia bagi ni adalah mengikut urutan pin. Macam 1, 2, 3, kita boleh tengok lah 1, 2, 3. Macam ni ialah diagram untuk meter auto. Jadi ada sebahagian wiring ni memang tak ada. Macam contohnya neutral gear, parking gear, memang tak ada lah dekat sini. Macam kita tengok kosong. Sebab ni yang aku dapat adalah meter manual. Tapi apa yang aku boleh beritahu lepas tengok diagram ni, kebanyakannya kita boleh ikut. Sebab kebanyakannya pun tak ada beza sangat, melainkan hanya sambungan dari segi di gear, kira sambungan gear auto je lah, ini bezanya. Jadi antara langkah pertama adalah kita kena cari ignition switch, iaitu cari hijau. Ignition switch ni bermakna kita kena cari wiring daripada soket lama yang keluar 12
sumber dia belah bolt apabila kunci diputarkan. Jadi jom kita guna test pen. Sebab tu pentingnya test pen untuk mencari wiring-wiring yang diperlukan. Okey. Dekat bahagian konsol ni ada ground besi. Kita hanya perlu tapping dekat sini je. Lastnya kunci. Yes. Sekarang ni kunci aku dah letak dalam posisi on. Jadi kita akan cuba satu-satu. Okay, kita ikut urutan diagram juga, iaitu soket pertama kita check, soket kedua, soket ketiga, soket keempat, kelima tak ada, keenam, ketujuh, ke-8. Okey, kita boleh nampak bila kita touch ke soket yang ke-8 ada nyalaan. Jadi macam mana kita nak confirm ni berkaitan dengan ignition, iaitu putar kunci bawah ada api. Kita tutup. Okey, macam kita nampak sekarang ni dustpan ni tu tak ada api, tapi bila aku on ada api. Jadi wiring yang datang daripada soket nombor 8 ni akan pergi ke ignition hijau. Jadi kalau ikut kedudukan ni, soket nombor 8 ialah warna biru. Okey, kita jumpa. Kita ambil daripada sini. Okey, kita akan buat potongan dekat yang hijau pula. Untuk mengesan ground meter, antara tip yang aku boleh bagi ialah paling kebiasaannya adalah wiring dia warna hitam. Jadi kita dah jumpa ada wiring hitam dekat pin nombor 2, barisan sama dengan ignition yang kita jumpa. Jadi tip yang aku boleh bagi ialah kita dah putar kunci ke ignition, kita test guna test lamp, dan test lamp pula akan pergi dekat grounding. Kalau menyala maka itulah groundingnya. Jadi kita boleh ambil. Okey. Meter kita akan ambil negative pole. Sebab aku pernah try dekat meter ni dekat rumah, bila aku touch dekat soket 21 ni meter tak nyala, tapi negative pole ni adalah dia punya negatif untuk meter. Dan kita akan panaskan. Dan seterusnya di atas heat shield ni aku akan sentiasa balut black tape. Sebab kita tak tahu, mungkin tembaga yang kita dah buat tadi tu mungkin boleh orang kata apa terluka. Dan tiba-tiba boleh berlaku shock macam tu je. Okey, sekarang ni soket utama aku dah balut dan dah buat sambungan. Okey, kita stop dulu untuk bahagian sambungan ke signal dan semua. Kita sekarang nak test hidup ke tak meter. Jom.
Okey, soket nak disambungkan ke meter. Okey. Okay, kita nak test dulu. Putarkan ke ignition. Okay, kita boleh nampak meter hidup. Dan kita boleh nampak lah wire lain belum pasang lagi. Tu kenapa minyak berkelip dan semua. Sekarang ni yang menyala hanya meter ni. Ni tapi macam kita tahu meter Myvi ni bukan bermaksud lampu tengah hidup bukan lampu malam dah buka. Sebab meter Myvi ni bila buka lampu malam dia malap. Ni kira dia hidup sebab dalam posisi ignition. Jadi kita tutup dulu. Okey, dengan ni kita akan buat sambungan kepada wire lain, signal dan baki yang lain. Okey, untuk sangat LMST, wiring untuk fuel gauge ialah pada posisi 7. Kalau korang tengok dekat belakang ni ada posisi 7. Atau kalau korang tak nak pening, wiring dia kat tengah bukan kat tepi macamnya ni. Okey. Untuk sambungan nombor 2 ni kau boleh tengok meter minyak dah ada bacaan. Okey, jadi ikut pada simbol yang aku buat kat depan ni. Jadi ni ialah wire negatif high beam yang pergi ke simbol. Ini kita panaskan. Okey, paling kurang dia dah secure. Lepas tu kalau ikutkan diagram, di bawahnya ialah high beam headlamp. Jadi aku kira ni ialah sambungan positif high beam. Tapi kalau ikutkan soket asal aku, positif high beam memang tak ada lah dekat soket LMST yang asal. Jadi kita tengok kalau meter tak menyala, kita akan buat sambungan ke positif high beam. Tapi kalau meter elok je menyala, ini kita akan matikan. Okey, setakat ni yang kita dah selesai ialah fuel gauge, left signal, right signal, negative high beam. Okey, itu je lah buat masa ni. Jadi antara yang paling penting seterusnya ialah, oh ya, tertinggal dot indicator. Jadi seterusnya yang paling penting ialah temperature gauge, iaitu sebelah fuel gauge je wiring dia. Cuma sekarang kita nak cari mana temperature gauge punya wiring dekat LMST. Biasa nak cari wiring untuk sensor-sensor ni, cara paling mudah, orang buka bonet depan korang tengok warna wiring soket sensor. Contohnya sensor oil pressure, sensor water temp. Yang tu korang kena pastikan kedudukan dan korang tengok color wire dia. Tu antara yang paling senang lah. Kalau korang nak jumpa sensor-sensor tu punya wire yang mana dekat meter, tu paling senang lah, aku boleh bagi tahu. Jadinya sebagai contoh, sensor untuk water temp ialah wire kuning ni. Aku check dekat temperature sensor kat depan, rupanya wire kuning ni lah temperature sensor punya wiring. Biar aku tunjuk bukti. Okay. Okay, temperature sensor LMST ada dekat sini. Dia betul-betul kat cover, kepala cover head. Ini kita cabut dan macam korang boleh tengok dekat sini, ini wiring dia warna kuning.
kuning pure, tak ada garis-garis dan semuanya. Jadi kita boleh ambil kuning tadi untuk wiring temperature sensor. Okay, wiring kuning tadi yang kita dah potong ni, kita akan teruskan kepada temperature sensor. Iaitu kalau ikut diagram, dia sebelah fuel gauge je, iaitu wire warna hijau, pin nombor 10, iaitu yang ni. Ok, selesai untuk water temp. Kita nak cuba buat pemasangan untuk RPM pula. Jadi kalau ikut sini RPM ialah nombor 22, wire warna hijau hitam. Ini yang bahaya sebab tadi dah ada hijau hitam untuk left signal. Jadi pentingnya kita tengok pin nombor berapa. Jadi kat sini nombor 22 ialah sini. Dekat bahagian bawah, bersebelahan dengan grounding. Kalau korang perasan sebelahan dengan grounding, jadi RPM. Inilah RPM. Jadi macam mana nak kena pasti antara soket ni mana satu RPM? Korang tengok dekat soket distributor korang warna apa? Ok, jom kita tengok. Ok, macam dekat soket distributor aku ni, wire putih ni ialah yang paling halus dan yang hitam ni saiz besar. Biasanya wiring yang halus dekat soket distributor ni akan pergi ke meter untuk isyarat RPM. Manakala yang besar ni ialah untuk supply power dekat distributor. Jadi jom kita cari mana wire putih dekat distributor, dekat soket meter. Jadi dekat sini ada satu wiring putih pure. Jadi memang inilah nampak gayanya ialah RPM. Jom kita buat sambungan. Ok, RPM pun dah selesai buat pemasangan. Sekarang kita nak cari pula ni input kmh yang diambil dekat sensor gearbox. So kelabu hitam dan lagi senang di sebelah RPM je. Dia untuk set yang diambil daripada sensor gearbox. Jadi untuk macam model LMST ni, dia punya sensor RPM adalah melalui gearbox. Jadi dah mudah lah. Macam model Wira atau Iswara lama yang masih guna kabel, korang kena tukar, ambil sensor sagar kebal. Kira belilah hapkat ke baru ke, kalau boleh jumperi, dan gunalah sensor tu untuk tujuan meter MyB ni. Jadi sekarang kita nak tengok dekat gearbox warna apa pula wiring ni. Ok, jadinya ada orang bagi tip. Biasanya sensor speedo akan berdekatan dengan RPM. Jadi kalau korang tengok daripada soket lama ni, yang berdekatan dengan RPM adalah wiring putih line merah. Jadi jom kita tengok kat gearbox sama ke tak. Ok, saga LMST dengan soket speedo yang ni, kita release pin dan cabut. Ok, macam yang korang tengok ni, ini pun wiring putih line merah. Kalau korang tak nampak, zoom sikit. Ok, dengan kata lain, wiring tadi memang untuk speedo, kita boleh guna. Ok, jom kita buat apa wiring. Sambungan kat speedometer pun dah. Jadi untuk wiring yang dah ada ni, kita buat testing dah dulu untuk pastikan sama ada betul ke tak semua sambungan yang kita buat ni ataupun salah. Tak ada apa-apa lah. Ok, macam korang boleh tengok sambungan RPM adalah betul. Tapi kemungkinan besar sebab auto choke aku masih sejuk, sebab tu RPM dia dekat nombor 2.
So kalau aku tekan pedal minyak, ada respon. Jadi betul lah, ni adalah RPM yang betul. Okay, sambungan meter minyak pun betul, ada bacaan. Jadi untuk mileage minyak hitam, aku akan ikut yang terbaru ni lah, tambah dengan balance minyak hitam punya jagaan. Aku mungkin dalam 4000 km lagi dah kena tukar. Jadi aku akan tambah dekat yang ni lah nanti. Ok, buat masa ni kalau aku nak check speedometer ni jalan ke tidak, aku terpaksa drive keluar lah. Tapi sebab wiring pun tak siap lagi, nanti aku test lah. Macam aku dah sebut tadi, RPM tadi tinggi disebabkan auto choke. Sekarang ni enjin dah start panas. Macam korang boleh tengok, dia dah start menurun bacaan RPM. Cuma buat masa ni aku tengah pelik kenapa bacaan temperature ni tak naik. Jadi aku kena check balik, ataupun memang bacaan temperature ni lambat naik, aku pun tak pasti juga. Tapi bacaan minyak memang cantik. Cun. Okey, kita akan buat sambungan lagi wiring untuk pastikan yang meter ni dah ready untuk PMP je. Okey. Pula untuk mungkin aku akan pergi seterusnya untuk battery indicator, iaitu pin 35. Ni ialah sensor untuk kesan jika alternator tak charging. Ok, ni alternator yang aku pakai sekarang, tapi soket dia sebenarnya ada dekat belah bawah ni. Soket dia nak cabut pun susah, tapi sebab tadi aku dah cabut dan tengok, apa yang aku nampak, wiring dia warna kuning. Cuma aku punya soket ni adalah jenis 3 wire, sebab aku sebenarnya guna alternator model lain yang dimodikan puli dia, iaitu alternator Evo 4. Tapi dia tetap akan ambil daripada wiring yang asal kereta. Itu aku check tadi, dia punya wire adalah warna kuning. Jadi jom kita cari kuning dekat soket yang asal kereta. Jadi dekat soket lama hanya ada satu je wire yang kuning yang belum digunakan lagi, yang kita ada jumpa waktu memula buat fuel gauge, iaitu wire yang kuning ni, yang pure kuning. Jadi wiring pure kuning akan disambungkan ke wiring putih merah ni. Jom. Kita selesai untuk indikator alternator battery check. Jadi kita akan pergi ke wiring seterusnya, check engine. Rasanya berbanding oil pressure, check engine pun penting. Tapi rasanya check engine lebih kepada indikator untuk elektronikal. Jadi oil pressure ni lebih kepada untuk sensor dekat blok. Sebab kalau macam contohnya, ada setengah kereta dia berkongsi check engine dengan oil pressure. Tapi macam kereta LMST ni, oil pressure dengan check engine tak salah aku memang asing. Jadi kita cari oil pressure, iaitu pin 37. Kita hanya ikut turutan ni je terus, 35, 36, 37. Jadi dekat sini 36, 37. Jadi inilah dia. Terlihat pun wire dia ialah hijau merah. Jadi macam mana kita nak tahu mana satu wiring untuk oil pressure sensor? Kita tengok oil pressure sensor dekat blok. Biar aku tunjukkan posisi yang kebiasaannya oil pressure. Okey, untuk kebanyakan enjin, oil pressure sensor akan berada di depan bahagian blok. Biasanya kat bahagian sini. Aku nak tunjuk memang susah lah. Jadi dia biasanya dekat okey, jumpa. Kalau korang nampak, aku buat suluhan sikit.
Okey, korang nampak? Ini adalah oil pressure sensor, tapi sebenarnya wire ni bukan wire asal. Tapi apa-apa, itu adalah oil pressure sensor. Korang akan cari satu bentuk sensor yang melekat dengan satu pin dekat blok. Jadi tugas aku sekarang adalah nak cari balik warna asal wiring dia. So aku ni tengok satu-satu dekat bahagian bawah. Mungkin nanti aku akan bagi tahu warna apa yang aku jumpa. Mungkin agak rumit sikit lah untuk buat recording nak cari wire. Okey, lepas aku dah buat checking wiring warna asal dia, oil pressure ni. Jadi aku dah jumpa warnanya ialah blue light, kira biru cair dengan line putih. Jadi kita perlukan sambungan ni lah untuk sambungkan dekat oil pressure wiring. Jom kita teruskan. Okey, dengan sambungan yang baru kita buat tadi, iaitu oil pressure. Secara teorinya kita dah pun selesai wiring utama untuk setiap soket yang daripada Myvi ke LMST. Cuma aku tak buat sambungan ke check engine sebab lepas aku check balik meter lama aku. Okey, meter lama. Aku check simbol meter aku tak ada check engine. Hanya ada oil pressure je. Tapi kebanyakan kereta injection sekarang ada check engine ni. Sebab check engine ni lebih kepada masalah faulty dekat ECU. Jadi membandingkan macam model LMST ni, model lama, carburetor je, dia hanya pentingkan oil pressure je. Jadi secara teorinya ini kita padam. Jadi yang dah selesai setakat ni, time pun dah selesai. Seatbelt, kalau anda kata aku jumpa half cut penyambung seatbelt yang ada grounding, mungkin boleh lah. Tapi untuk sementara ni tak ada. Okay, RPM, speedo, battery indicator, oil pressure. Okey, nampaknya kita masih tertinggal lagi. Contohnya handbrake dengan meter lamp. Jom kita sambung buat. Okey, sekarang ni kita nak buat sambungan untuk handbrake. Jadi aku nak bagi tip macam mana korang nak kesan wiring handbrake cara senang tanpa perlu nak check daripada konsol tengah handbrake korang. Susah payah nak check color wire warna apa. Iaitu korang guna test pen. Biar aku tunjuk. Okey, korang akan gunakan test pen. Dan korang akan pinjam kejap korang punya fuse box. Pinjam dalam mana satu slot. Korang cabut dulu fuse dan ambil kaki yang ada pengaliran fuse sepanjang masa. Okey, macam ni. Okey, tak masuk betul. Dan seterusnya klip untuk test pen ni. Sekarang ni aku guna kaki multimeter sebab dia ada pin tajam. Jadi korang akan check satu-satu ni. Satu-satu pin ni dalam keadaan sekarang handbrake dah tarik ke atas. Sampailah korang tengok korang punya test pen menyala. Macam sekarang ni aku touch satu pin ni. Korang tengok test pen dah menyala. Jadi kalau korang dengar aku turunkan handbrake, dia padam, dan aku tarik handbrake, dihidupkan balik. Jadi itulah dia wiring untuk handbrake, cara paling senang nak jumpa. Okey, wiring handbrake ini sebenarnya kebiasaannya lah dia
akan bersambung sekali dengan brake oil receiver dekat depan. Kira dia akan bersambung sekali dengan sensor master pump yang nak kesan jikalau minyak brake kurang. Selalunya bersambung sekali. Jadi selalunya korang tak ada isu sangat lah kalau korang nak hidupkan sensor handbrake sekali dengan master pump punya sensor. Okey, memadakan handbrake kita dah jumpa. Nanti kita akan sambung buat wiring. Sekarang ni kita akan cari akhir sekali ialah meter lamp. Jadi macam mana cara nak kesan? Okey, sebelum kita pergi meter lamp, kita sambung balik pasal handbrake tu. Lupa pula nak bagi tahu. Jadi handbrake kalau ikut dengan pada diagram ni ialah wire merah, iaitu pin 19. Dengan kata lain, pin 19 adalah ni, pure merah. Okey, kita dah selesai buat sambungan untuk handbrake. Jadi antara yang aku boleh cakap ialah kebanyakan sensor yang bagi indikator dekat meter, contohnya oil pressure, alternator check, battery check, handbrake, master pump sensor, biasanya dia punya sensor adalah negatif. Jadi kebiasaan korang tak payah risau sangat lah. Satu lagi, kira water tank pun sensor dia selalunya negatif. Jadi biasanya nak kesan dia orang ni mudah sikit. Sama ada korang tengok sendiri wiring dekat engine block, ataupun korang guna cara macam handbrake tadi. Mata test pen, Mata test pen satu akan pergi ke positif bateri, dan dia punya grounding test pen akan pergi ke sensor. Dan macam contohnya handbrake tadi, kita setakat turunkan handbrake, naikkan handbrake je lah, nak tahu mana satu wiring dia. Jadi untuk pengakhiran, kita akan cari meter lamp punya wire yang mana satu. Dan ni antara yang paling mudah. Korang hanya perlu pasangkan ni ke grounding. Mana grounding je. Seterusnya korang akan pergi ke soket lama. Okay, soket lama. Dan korang akan check salah satu pin dengan keadaan korang buka lampu kecil. Check salah satu pin. Mana satu pin yang menyebabkan test pen menyala, itulah dia lamp. Okay, bila korang dah jumpa, korang tutup pula lampu kecil. Kalau padam, betul lah tu. Okay, kita dah jumpa. Jadi untuk lampu kecil adalah pin nombor pin nombor 6. Jadi pin nombor 6 dekat belakang ni ialah warna hijau. Jadi wire untuk lampu kecil adalah warna hijau. Hijau lain putih. Korang boleh nampak. Hijau dengan lain putih. Okey, jom kita buat sambungan. Jadi wiring untuk meter lamp hanya bersebelahan dengan ignition switch yang warna hijau cair ni, iaitu wire dia adalah merah hijau. Jadi dekat sini merah hijau adalah ini. Ini adalah wiring merah hijau dan akan disambungkan ke meter lamp. Okey, dengan sambungan meter lamp punya wiring secara rasminya kita dah pun selesai buat wiring utama yang boleh dipasang dekat wiring kereta aku ni.
Macam aku dah tunjuk kat korang dalam beberapa minit sebelum ni. Cuma mengikut pemerhatian aku, ada beberapa lagi wiring ni yang tak digunakan, yang dimana tak juga dinyatakan dalam diagram yang aku dapat ni. Tapi tak apa, mungkin wiring yang balance ni kita akan tahu nanti. Lepas kita dah hidupkan meter, mana yang tak cukup lagi dan semua. Dan itu kita akan cari kemudian pula untuk selesaikan masalah. Yang penting sekarang kita akan test dulu meter, macam mana hidupnya. Jom. Okey, ni masa untuk buat testimoni. Bila dah confirm semuanya berfungsi, boleh kita balut betul-betul dekat wiring. Okey, kita buat sambungan. Kita hidupkan ignition. Okay, buat masa ni hanya cek bateri je yang tak ada. Aku tak pasti kenapa, sama ada sambungan dia putus tengah ke atau macam mana. Aku akan cek balik dan mungkin juga kalau masa akan datang aku akan ganti je wiring tu. Tapi buat masa ni macam korang tengok, minyak punya indikator ada, handbrake punya sign ada. Macam kalau aku lepaskan, okay, padam, sambungan dah betul. Oil pressure hidup disebabkan enjin tak start, jadi tak ada perjalanan oil pressure lah untuk dia kesan. Jadi kita try start dulu. Okay, macam korang nampak, oil pressure terus padam disebabkan enjin dah hidup. Pressure minyak hitam dalam keadaan stabil, sebab tu dia terus padam. Dan korang boleh nampak RPM berjalan. Cuma untuk check speedometer, aku kena test kereta bergerak dulu. Tapi iaitu kita boleh tunggu. Aku akan tunjukkan nanti pada video akan datang. Sekarang ni aku nak tengok pula water temp punya sensor ni betul atau tidak. Macam RPM korang boleh tengok dalam keadaan betul. Okey, kalau korang perhatikan betul-betul, korang boleh nampak yang water temp ni dah naik perlahan-lahan. Tengok, kalau tengok betul-betul dah melapasi simbol C. Jadi dekat sini water temp punya sambungan adalah betul. Jadi paling kurang dekat sini, walaupun sekarang ni indikator bateri tak hidup, tapi paling kurang semua fungsi asas meter ni aku dah buat sambungan dengan jayanya. Aku cuba hidupkan lampu. Okey, korang boleh tengok meter malap seperti fungsi asalnya. Memang meter MyBee ni akan dimalapkan sikit bila kita tekan lampu kecil, supaya kita tak silau waktu malam. So biar aku tutup lampu. Okey, dia menyala terang balik. Dan macam korang tengok, water temp naik secara normal. Jadi sambungan ni dah berjaya. Setakat ini sajalah. Kita akan kembali pada video akan datang, dan aku akan tunjukkan aku punya proses DIY. Masukkan meter MyBee ke dashboard Saga Kebal LMST. Okey, jumpa pada video akan datang. Jangan lupa subscribe channel ini untuk sebarang idea DIY yang pelbagai. Terima kasih.